Selamat Saboy ke daerah Tutong. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi Espalini. Apa ni? Rakan Sugas Ernie. Sebenarnya saya tu mendengar tadi selamat Saboy. Selamat Saboy. Jadi untuk rakan Sugas Ernie, sekali lagi selamat pagi. Apa khabar pagi ini? Ya, Alhamdulillah. Selamat pagi kembali Sarina dan Ramiza. Dan kita ingin ucapkan selamat pagi juga lah kepada semua rakan-rakan yang bertugas di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Ni, selamat Saboy itu merupakan bahasa daripada etnik mana ni? Ya. Bahasa dusun. Dusun. Kerana yang saya ketahui kalau untuk selamat pagi itu selamat ani ya, selamat sambut. Rupanya selamat Saboy ya. Selamat Saboy. Baik, seawal pagi kami ingin mengetahui juga bagaimana keadaan cuaca di daerah Tutong Ernie. Ya, ketika ini Alhamdulillah di sekitar kawasan Pekan Tutong khususnya dalam keadaan cerah, Serina. Alhamdulillah. Baik, kalau tadi kita mengajukan satu soalan kepada Espalini, apa agaknya perancangan memandangkan dalam beberapa hari ke depan ini kita ni pun akan menjalani cuti awam. Jadi kalau Ernie sendiri ada merancang sesuatu untuk dilakukan mungkin bersama keluarga, mungkin juga memenuhi tuntutan pekerjaan dan seumpamanya, kalau dapat dikongsikan. Ya, Alhamdulillah memang ya perancangan untuk melaksanakan tugas kita ni di pejabat penggambaran memang ada ni Serina ya, memang penuh sebetulnya 2 bulan ini, tetapi untuk cuti awam yang akan kita ni tempuh dalam waktu terdekat ini insya-Allah akan menguruskan keperluan pembelajaran anak-anak. Cukup baik sekali pengisian yang akan dilakukan oleh rakan Sugas kita Ernie Safina. Jadi apa kata mungkin selepas ini kita serahkan saya kepada Ernie untuk memberikan antara info-info menarik yang dari daerah Tutong. Silakan Ernie. Baik, terima kasih Ramizah dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan selamat berhujung minggu diucapkan kepada pis kita yang mengikuti lintas langsung dari daerah Tutong ya. Alhamdulillah sekali lagi kita kabarkan keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong dalam keadaan mengizinkan, cerah-cerah saja. Dan alhamdulillah pada subuh tadi juga saya sempat berkunjung meninjau membuat liputan salah satu acara yang telah pun diadakan di Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong. Telah pun diadakan ya majlis khatam Al-Quran bagi peserta-peserta yang mengikuti tadarus Al-Quran di waktu subuh berserta terjemahannya. Jadi alhamdulillah satu aktiviti yang cukup bermanfaat yang boleh kita diterapkan juga kepada generasi kanak-kanak ya untuk terus serta dalam aktiviti-aktiviti keagamaan yang diungkayakan di masjid, lebih-lebih lagi untuk mendekatkan anak-anak pada waktu subuh ke masjid ya. Dan selepas ini juga kita akan meninjau juga satu acara yang akan diadakan di Pantai Persiaran Pengkalan Pinang, Kampung Penanjung. Pada pagi ini diadakan Lakau Pooh Gala. Ini merupakan anjuran Persatuan Pemuda-Pemudi Kampung Penanjung, ringkasnya Perda ya, yang sudah pun bermula pada pukul 7 pagi tadi dan saat ini masih lagi dilaksanakan ya. Jadi inilah antara acara yang berlangsung pada hari ini di daerah Tutong ya. Dan kita akan kongsikan lagi maklumat lainnya, tetapi sebelum itu kita beralih dulu untuk menyaksikan pakej program yang kami hidangkan untuk anda edisi hari ini. Kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penonton berkata mengenai dengan hutan, dapat kita ni terlintas dalam fikiran bahawa hutan memiliki sumber alam semula jadi yang begitu banyak sekali dan juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dan kalau kita lihat juga orang-orang dahulunya memang hutan adalah sebagai sumber makanan mereka. Dapat mereka mencari sayur-sayuran, buah-buahan hutan dan sebagainya. Dan melalui pertemuan kita pada kali ini, kita ni akan melihat sumber hutan sebenarnya adalah sumber rezeki. Dan kita akan melihat apakah hasil daripada hutan yang dapat kita ni manfaatkan dalam kehidupan seharian. Dan untuk itu, teruskan saya ada bersama saya. Hutan mempunyai banyak manfaat dan turut disebut sebagai paru-paru dunia kerana ia memainkan peranan signifikan bagi kehidupan yang bernyawa.
selain berfungsi sebagai mekanisme yang menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, ia juga berkontribusi pada kelangsungan ekosistem serta merupakan sumber bagi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi yang dapat dijadikan sebagai ubat-ubatan tradisional. Sumber-sumber utama antaranya sumber makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan kampung dan banyak lagi fungsi hutan. Di dalam kitab suci Al-Quran ada menyebut mengenai kepelbagaian tanaman yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala buat manusia yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mana di dalam surah An-Nahl ayat 11. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, Dialah juga yang menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda, yakni kekuasaan Allah bagi kamu yang mahu berfikir. Dari nikmat rezeki yang dilimpahkan Allah SWT kepada hamba-hambanya, setentunya dapat dimanfaatkan sumber itu dengan pelbagai cara. Antaranya memanfaatkan tumbuhan daun-daunan yang tumbuh semula jadi sebagai pembungkus makanan, ubat-ubatan dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat seperti pada daun simpur. Simpur merupakan tumbuhan yang menghasilkan buah dan bunga yang berwarna kuning. Memiliki saiz daun yang besar, membuatkan ia sesuai dijadikan sebagai pembungkus makanan seperti tapai. Selain juga sesuai dijadikan seperti tudung dulang untuk menutup makanan. Bunga daun simpur pula memiliki daya pengubatan untuk mengubati cacar. Juga digunakan sebagai pembungkus makanan ialah daun nyirik. Dalam masyarakat Melayu, daun nyirik memang tidak asing lagi digunakan sebagai pembungkus makanan alami, terutama pada kelupis. Daun berwarna hijau ini lazimnya tumbuh renek di pinggiran hutan, selain juga boleh ditanam di kawasan rumah. Tumbuhan yang tumbuh sepanjang tahun dan tidak bermusim ini hanya digunakan sebagai pembungkus makanan sahaja. Ia tidak boleh dimakan dan tidak boleh diproses untuk tujuan lain. Penggunaannya dapat memberikan aroma kepada kelupis dan memberikan rasa yang agak unik dan menyelerakan, di samping menjadikan kelupis lebih tahan lama daripada basi. Satu lagi tumbuhan yang mempunyai fungsi yang sama iaitu nipah. Pokok nipah memiliki pelbagai kegunaan dan salah satu daripadanya ialah sebagai pembungkus ketupat. Lazimnya ia ditemui di hutan di negara-negara Asia Tenggara, iaitu di sekitar kawasan tebing-tebing sungai. Bahagian pokok nipah yang digunakan untuk anyaman ketupat ialah bahagian pucuk nipah yang diambil, iaitu dengan cara ditetak batang pokok nipah. Bagi masyarakat tempatan, daun dari pucuknya yang muda lebih lembut dan mudah untuk dilentur dan dianyam. Selain ia mempunyai warna daun yang menarik, iaitu luaran berwarna hijau dan daun di dalamnya berwarna kekuningan, menjadikan ketupat dari anyaman daun nipah lebih menyerlah dan menarik. Memiliki saiz daun yang besar, tumbuhan kelomok juga sering digunakan sebagai pembungkus makanan seperti ubi kayu. Tumbuhan yang mampu tumbuh sehingga mencecah 10 meter tinggi ini mempunyai struktur daun yang lembut dan mudah untuk dilipat. Dan oleh itu, sejak dahulu lagi, masyarakat pedalaman kebiasaannya menggunakan bungkusan daun kelomok sebagai penambah rasa manis dan lemak-lemak pada ubi kayu. Selain itu, air rebusan dari daun kelomok mempunyai warna teh dan dapat diminum serta mempunyai khasiatnya yang tersendiri. Khazanah yang tersimpan di dalam hutan tidak hanya pada tumbuh-tumbuhan jenis daun sahaja yang dapat memberikan kebaikan pada manusia. Akan tetapi, jika tepat pada musimnya, pelbagai jenis buah-buahan hutan akan tumbuh matang dan dapat dipetik, dimakan, malah dimanfaatkan dalam ilmu perubatan. Antaranya seperti belimbing hutan, mempunyai bentuk buahnya seperti bentuk bintang dan berwarna merah keperangan apabila matang. Buah yang tumbuh pada batang pokoknya ini merupakan tumbuhan endemik di Kepulauan Borneo. Isi buahnya mempunyai rasa yang masam manis dan kelazimannya masyarakat kampung menjerukkan ia
manakala kulitnya pula, terutama yang muda, sesuai dijadikan sambal kerana belimbing hutan muda mempunyai rasa masam yang agak kuat. Buah tersebut mengandungi vitamin A dan C yang tinggi selain kaya dengan antioksidan yang boleh memberikan perlindungan terhadap penyakit kronik. Selain itu, buah kepayang. Buah yang berbentuk bujur dan berwarna kelabu kecoklatan ini dikategorikan sebagai buah-buahan nadir dan dari spesies pokok beracun. Walau bagaimanapun dengan pengolahan yang betul dan tepat serta melalui proses yang teratur, isi biji buah tersebut sebenarnya dapat dikonsumsi dan mempunyai rasa kekacangan dan berlemak. Dalam bidang kuliner, ia boleh dipelbagai, antaranya dimasak budu kepayang. Juga merupakan buah-buahan nadir dan bermusim iaitu buah mambangan. Buah yang disebut juga sebagai mangga liar ini mengeluarkan bau yang harum dan kuat apabila matang dan hampir keseluruhan tumbuhan ini dapat dikonsumsi seperti daun pucuk mudanya, isi buahnya, malah kulit buahnya dapat dipelbagai dalam bidang kulineri. Ia juga memiliki daya pengubatan seperti mengandungi antioksidan selain kaya dengan nutrien untuk kesihatan badan. Buah asam aur-aur merupakan buah-buahan tempatan bermusim dan lazim ditemukan tumbuh secara liar di hutan belantara di Kepulauan Borneo. Dikenali juga sebagai ceri Brunei, buah tersebut dikatakan bahan alami penting dalam sesetengah masakan. Dengan melalui proses penjemuran dan sebagainya, kulit asam aur-aur atau asam kulit itu digunakan dalam masakan seperti ikan rebus masak kunyit dan ia berfungsi sebagai penambah perisa masam alami kepada apa jua jenis masakan. Selain itu, buah asam aur-aur juga baik untuk kesihatan kerana ia adalah sumber yang kaya dengan secondary metabolites. Tumbuhan hutan juga amat sinonim dengan pulau herba alami yang tumbuh secara semula jadi yang lazim dimanfaatkan sejak dari nenek moyang kita dahulu lagi yang banyak digunakan dalam perubatan tradisional, antaranya daripada akar tumbuhan seperti mengkudu hutan. Ia merupakan tumbuhan herba yang mempunyai akar tunjang yang berwarna jingga kekuningan seakan buah lobak dan difahamkan mempunyai rasa yang manis. Akar tersebut boleh dipapak atau dikunyah begitu sahaja setelah dibersihkan atau direbus terlebih dahulu dan diminum air rebusannya. Manfaatnya untuk memulihkan tenaga, mengubati demam kuning, batuk menular, penyakit buah pinggang dan melancarkan perjalanan darah. Seterusnya, asam piang. Kelazimannya ia tumbuh liar di lereng-lereng bukit atau pematang, memiliki daun yang kecil membulat dan runcing di hujungnya. Akar tumbuhan ini dikategorikan sebagai pitagar yang mana akarnya digunakan untuk direbus dan air rebusannya baik dijadikan rutin harian untuk para penghidap kencing manis. Tumbuhan herba ini terdiri dari kumpulan rumput-rumputan, dikenali sebagai rumput buloh. Ia tumbuh rendah dan mempunyai daun yang menyerupai daun buloh. Tumbuhan ini memiliki akar serabut yang mempunyai isi. Pitagar rumput buloh boleh dimakan begitu sahaja setelah dibersihkan atau direbus dan diminum air rebusannya. Manfaatnya adalah untuk mengubati batuk kering dan batuk berdarah. Penawar ambut segubang lazim ditemui di kawasan tanah rendah dan tumbuh melingkar pada tumbuh-tumbuhan lain. Ia memiliki akar serabut dan berubi yang melekat rapat pada pangkal tumbuhan dan isi akarnya itu dapat dikunyah atau ditelan bagi mengurangkan kesan keracunan makanan. Manakala air rebusannya pula digunakan untuk merawat pening kepala, penglihatan kabur dan sebagainya. Begitulah yang dapat dilihat betapa besarnya nikmat rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat kita ni peroleh daripada hutan yang pastinya perlu dilestarikan dan dibudidayakan sebaiknya bagi mengelak dari kepupusan flora tersebut serta dipelihara bagi pengetahuan generasi akan datang.
Ya, ada penonton, sumber hutan bukan saja merangkumi daripada sumber kayu-kayuan asli, malahan juga merangkumi herba-herbaan, buah-buahan hutan dan sebagainya. Yang pastinya kita ni dapat memanfaatkan sumber hutan ni dalam kehidupan seharian sebagai ubat-ubatan tradisional dan lain-lain. Dan kita harapkan juga melalui pakej program kali ini dapat memberikan audio penonton ilmu mengenai dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di kawasan hutan yang dapat kita ni manfaatkan, dapat kita ni olahkan dan sebagainya. Dan saya kira sampai di sini saja kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.